Bersyukur saya terhadap Ilahi kerana dikurniakan kesihatan yang sempurna untuk lakukan kajian kes geografi tingkatan 3 bagi tahun 2021. Saya berterima kasih kepada Tuan Azlan Nur bin Hussein atas kebenaran untuk mempercayakan kajian ini. Saya juga berterima kasih kepada guru pembimbing saya iaitu Puan Nur Hafizah binti Ahmad atas tunjuk ajar yang diberikan. Saya juga berterima kasih kepada ibu bapa saya atas sokongan yang diberikan. Akhir sekali, saya ingin berterima kasih kepada semua responden yang telah memberikan kerjasama kepada saya menjayakan kajian ini. Sebagai pendahuluan, saya ingin memulakan kajian saya dengan menceritakan serba sedikit latar belakang kawasan yang ingin dikaji iaitu kawasan Juru di Negeri Pulau Pinang. Terdapat banyak kegiatan dan sumber yang menarik di kawasan ini untuk dikaji. Saya memilih tajuk sumber semula jadi di Malaysia kerana ia menarik minat saya untuk mengkajinya. Walaupun terdapat banyak masalah dari segi keselamatan diri saya, semuanya dapat diatasi dengan mudah dengan selamat. Dan saya juga berharap dapat menyiapkan kajian kes ini dalam tempoh yang telah ditetapkan. Berdasarkan peta yang dipaparkan oleh aplikasi Google Map, Juru terletak di pantai barat semenanjung Malaysia. Objektif kajian pada kali ini ialah menyinarikan sumber semula jadi yang terdapat di kawasan Juru, menganalisis data yang diterima oleh responden dan membuat kesimpulan dengan data yang diperoleh. Bagi kaedah kajian pula, kami telah menggunakan kaedah pemerhatian melalui borang soal selidik dan juga rujukan di internet. Apakah itu sumber semula jadi? Berdasarkan laman web Wikipedia, takrifan bagi sumber semula jadi ialah sumber semula jadi atau sumber asli ialah sumber alam sekitar yang belum terusik dan berfaedah kepada manusia. Ini termasuklah pelbagai jenis mineral, sumber hutan maupun sumber laut. Sebagai contoh, di kawasan di selatan semenanjung Malaysia lebih cenderung untuk memiliki banyak sumber mineral berbanding kawasan di utara semenanjung Malaysia. Taburan ini juga mempengaruhi gaya hidup masyarakat setempat. Yang pertama iaitu sumber rezeki. Sumber semula jadi menjadi sumber rezeki kepada masyarakat setempat. Hal ini dapat dibuktikan dengan gaya hidup masyarakat setempat yang menjadi sumber semula jadi sebagai kegiatan harian mereka. Sebagai contoh, kawasan yang berhampiran dengan laut sering melakukan kegiatan perikanan bagi menjana ekonomi negara dan diri sendiri. Di kawasan yang dipilih saya, berhampiran dengan muara juga terdapat kegiatan perikanan yang dilakukan secara besar-besaran. Yang kedua iaitu pembuatan barangan perhiasan. Sumber semula jadi seperti emas dan perak di Lombok untuk dijadikan perhiasan diri ataupun rumah yang menarik. Karakteristik bahan ini juga menarik minat ramai dan menjadikannya harga meningkat. Sebagai contoh, kaum wanita suka untuk memakai perhiasan kemas seperti gelang emas dan sebagainya. Elemen ini juga dapat menjana ekonomi negara. Di kawasan pilihan saya, terdapat sebuah pengimport elemen yang dijumpai di dalam kerak bumi iaitu di kawasan perindustrian Perai. Yang terakhir iaitu bahan asas pembuatan. Sumber semula jadi menjadi tulang belakang dalam teknologi pembuatan. Hal ini kerana ia menjadi bahan yang kukuh bagi pembuatan barangan-barangan harian. Sebagai contoh, barang-barang harian seperti perkakasan dapur selalunya dibuat daripada logam yang keras seperti aluminium dan keluli tahan karat. Bahan ini tidak dapat dibuat di dalam makmal tetapi hanya dapat dijumpai dalam kerak bumi. Di kawasan pilihan, terdapat sebuah kilang yang menggunakan besi sebagai bahan asas pembuatan.
Kegiatan menjual petroleum penting bagi menjana ekonomi. Seperti yang kita tahu, petroleum adalah sumber semula jadi yang terbentuk dari haiwan dan tumbuhan yang mati berjuta-juta tahun dahulu. Harga petroleum yang stabil menguntungkan pengguna. Di kawasan Juruk, penanaman padi penting bagi sumber rezeki masyarakat tempatan. Padi juga menjadi sumber makanan utama kawasan Juruk dan seluruh Malaysia. Di kawasan Jurus juga, pembuatan makanan juga menggunakan sumber semula jadi yang diperoleh dari alam sekitar. Berdasarkan gambar di atas, kilang tersebut menghasilkan makanan segera keropok leko yang berasaskan ikan. Berdasarkan borang soal sidik yang telah diedar, status pekerjaan masyarakat di kawasan pilihan iaitu juru. Majoriti bekerja dalam sektor ekonomi yang melibatkan perkhidmatan. Sebagai contoh, majoriti berkhidmat dalam penjualan bahan mentah seperti sayur-sayuran dan makanan laut. Lokasi kawasan yang berhampiran dengan laut juga membuatkan peluang pekerjaan dalam sektor ini. Carta pie di atas menunjukkan jumlah pembelian barangan mentah responden. Data tersebut menunjukkan bahawa 40% membeli barangan mentah dalam lingkungan RM100 sehingga RM299. Hal ini termasuklah sayur-sayuran, makanan laut, makanan berasaskan haiwan ternakan serta periferal yang lain. Graf bar di atas pula menunjukkan kaedah pengangkutan ke tempat kerja responden. Sebanyak 40% penggunaan kereta masing-masing digunakan untuk bergerak ke tempat kerja. Hal ini boleh dikaitkan dengan jumlah penggunaan bahan bakar petroleum. Petroleum menjadi bahan utama untuk menggerakkan kenderaan. Sebagai kesimpulan, kajian yang telah dilakukan membuka mata kami dalam kepentingan sumber semula jadi sesebuah kawasan jika hendak dibandingkan dengan kawasan lain. Kajian ini juga dapat kami mengenal pasti kesan-kesan kegiatan yang melibatkan sumber-sumber semula jadi tersebut. Kawasan yang telah dikaji juga memberi pengalaman kepada kami berdua dalam mengumpul data yang diberikan oleh responden yang terlibat. Maklumat yang telah diperoleh juga telah diproses dalam bentuk carta pie dan graf bar. Jika ingin dibandingkan kawasan yang dipilih dan kawasan lain yang kurang bernasib baik, kami berdua bersyukur kerana terdapat sumber yang boleh diguna pakai di kawasan kami.